Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Salam ceria, penuh keceriaan pada pagi yang mulia ini dengan kita bersama Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal, dan kita meneruskan sesi kita untuk meneruskan surah Asy-Syu'ara bersama dengan para nabi untuk kita terus mencapai iman, untuk terus kita bersemangat bersama Al-Quran, dan kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz Fasih ya. Ustaz. How are you today? Good, alhamdulillah. Good, ya. Alhamdulillah. Ceria Ustaz ya hari ceria, ini. alhamdulillah. Ya, bersama dengan rakan-rakan kita, tuan-tuan puan-puan yang berada di depan kaca TV, ya, kepada bonda-bonda, ayahanda yang berada di seluruh Malaysia, di seluruh Singapura, betul, Brunei, di mana sahaja yang berada di seluruh dunia, untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 372. Kita nak melihat kepada kisah Nabi Nuh, bagaimana ianya memberi inspirasi kepada perjuangan hidup kita terus bersemangat dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan kebaikan, menambahkan barakah kepada diri kita, keluarga kita pada hari yang berbahagia ini. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 372. Bermula daripada ayat 112, kita akan sama-sama melihat kepada sambungan kisah Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh memberi respon kepada orang-orang pada waktu itu yang minta diketepikan, mereka yang berstatus rendah, miskin, tidak kaya, tidak berpangkat tinggi. Dan ini yang kita akan belajar untuk pelajaran kita sehingga ayat 122. Kemudian Allah membawakan kisah seterusnya, kisah Nabi Hud bersama Ad, kaumnya yang amat mewah, yang mempunyai banyak teknologi, tetapi Allah masih lagi memberi peringatan bahawa fattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan ini kita akan baca sehingga ayat 136. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 112 hingga ayat 126 untuk sama-sama melihat apakah permata indah daripada kisah Nabi Nuh, dan juga kita teruskan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam, dipimpin Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran, pencinta Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah kita bertemu pada hari ini meneruskan pengajian kita di dalam surah Asy-Syu'ara dalam My Quran Time ini Ustaz. Kita berada di halaman 372, dan permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak baca ayat 112 hingga 126. Betul. Jadi saya nak jemput ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi semuanya untuk sebarkan, kongsikan pengajian kita pada hari ini. Tag kawan-kawan kita, ada setengah-setengah negeri ataupun seluruh Malaysia lah. Para guru sudah bercuti dan belajar pelajar anak-anak murid lah. Jadi ambillah peluang ini Ustaz, melihat kisah Nabi Nuh ada kaitan dengan kisah semalam Ustaz, ya, agar budaya yang baik, adil, ya, tidak membuli, itu dapat dibawa semangatnya daripada
halaman 372 Betul, ini Ustaz. subhanallah. Jadi insya-Allah nanti kejap lagi kita akan jumpa ayat 123 yang perlu kita beri perhatian, iaitu bertemu dua huruf yang sukun iltiqa as-sakinain pada kalimah adun dengan al-mursalin. Jadi dekat situ nanti ada nun kecil kadzabat adunil mursalin ayat yang ke-123 kejap lagi kita baca insya-Allah baik. Jadi insya-Allah kita nak mulakan bacaan kita. Kita mula dulu dengan bacaan permulaan dengan murattal bayati insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun wa ma ana bitaridil mu'minin in ana illa nadhirun mubin qalu la illam tantahi ya nuh latakunanna minal marjumin qala rabbi inna qawmi kadhabun faftah bayni wa bainahum فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم.
Astagfirullahalazim. Gitulah bacaan daripada ayat 112 hingga 126 menyambung kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Terima kasih Ustaz ya. Membaca ayat surah Asy-Syu'ara ni dia pendek-pendek Ustaz ya. Dia tak panjang ya. Jadi kalau bayati tu dia masih lagi betul. Dia ada apa awalnya datar naik turun Ustaz ya. Betul, Jadi macam mana menyusun tu? Masih lagi kita boleh adunkan taranum itu. Cuma bagi yang macam saya nafas tak panjang Ustaz. Ustaz Tir panjang. Panjang. Jadi rasa lega sikitlah. Maksudnya kita dapat sempurnakan bacaan tu penuh satu ayat tu. Jadi itu wakaf yang terbaiklah. Wakaf yang terbaik masya-Allah ya. Jadi itu adalah panduan untuk sama-sama ya kita membaca ya, dan kita melihat sambungan daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam pada ayat yang ke-112. Semalam kita melihat bila mereka di kalangan mereka yang menentang Nabi Nuh ini, dia kata anu'minu laka wattaba'akal arzalun, iaitu mereka menghina pengikut Nabi Nuh ini adalah orang-orang yang bukan elit, golongan bawahan ya, mereka yang tak kaya, yang tidak berpangkat. Jadi dipersoalkan ya kepada mengapa kena beriman, mengapa kena ikut kepada mereka yang hina ini. Maka respon daripada Nabi Nuh ini adalah amat penting untuk kita belajar. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun, sesungguhnya tidak ada ilmu apa yang mereka, aku ini tidak ada ilmu apa yang mereka amalkan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Nabi Nuh tidak boleh menghukum ataupun membuat penilaian bahawa orang ini hina, orang ini tak hina adalah dengan tengok luarannya saja ya. Kalau orang itu di luarannya nak buat baik, maka orang itu adalah perkara yang saya perlu uruskan dengan cara yang baik. Tak boleh pula ini pasal dia tak ada pangkat, tak ada harta apa sebagainya, saya pandang hina, tapi saya ada pangkat, okey dipandang mulia. Bukan. Nabi sebagai seorang rasul tidak menilai, tetapi terus mengajak ke arah kebaikan, dan kalau ada seseorang buat yang tak baik, maka itu ditegur oleh Nabi Nuh alaihi salam. In hisabuhum ya, perhitungan mereka semuanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang boleh menghitung. Saya tak boleh pula kata bahawa dia ni hina, tak penting diperjuangkan. Itu bukanlah penilaian yang boleh saya buat ya, kalau ikut kepada perkataan Nabi Nuh alaihissalam pada ayat 113, lau tash'urun, jika kamu menyedari, jika kamu sedarlah sebenarnya saya tak boleh buat penilaian. Ini adalah sikap yang boleh kita pelajari tuan-tuan sekalian ya, sebagai seorang pendakwa, sebagai seorang cikgu, sebagai seorang ibu ayah. Kita tidak boleh menilai daripada luaran sahaja. Kadang-kadang dia ni daripada anak orang berada, dia ni mesti bijak. Ya, mesti lebih mudah saya dekati berbanding dengan kumpulan yang satu lagi. Yang itu tidak boleh dilaksanakan. Kesannya apa? Pada ayat 114 ya, sila beri perhatian, wama ana bitaridil mu'minin, iaitu aku ini tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Saya tidak boleh diskriminasi disebabkan dia ni miskin, saya tak nak layan. Masya-Allah. Kalau awak ni banyak harta, okey saya layan. Pasal awak ini golongan elit, okey saya akan uruskan kalau awak ada masalah. Kalau awak ni orang biasa-biasa, saya tak kisah, saya tak nak layan, awak pergi beratur balik belakang. Itu bukan sifat Nabi Nuh alaihi salam. Wama ana bitaridil mu'minin. Saya bercampur seperti Nabi Rasul juga Ustaz ya. Nabi Muhammad bercampur dengan orang miskin, orang kaya, orang pandai tak pandai apa sebagainya, kerana ini adalah sikap orang yang beriman. Dan tugas Nabi Nuh, in ana illa nadhirum mubin, aku ini hanya memberi peringatan yang nyata. Dan kerana dia dah tak nak tak nak pilih kasih, maka golongan yang engkar pada waktu itu membalas pada ayat 116. Qalu la illam tantahi ya Nuh, kalau kamu tak selesaikan, kamu tak berhenti daripada buat perkara ini, suruh kami ni sifat adil, kami kena beriman kepada Tuhan, la takunanna minal marjumin, kamu ini pasti akan direjam. Maksudnya dah mula Ustaz ni, bila hujah tak boleh dibalas dengan hujah, macam Firaun juga masjunin ataupun kat sini marjumin ya, dipenjara ataupun direjam ataupun akan dibunuh. Jadi bila mereka ini sudah sampai pada tahap fizikal untuk membunuh, untuk memukul, untuk memenjara ya, ataupun merampas harta dan sebagainya,
maka berdoalah Nabi Nuh. Ini berlaku selepas 950 tahun Ustaz ya. Ini bukan baru 9 minit berceramah orang tak nak dengar ya, lepas tu Allahu akbar. Tuhan dia ni pendusta ya Allah bagi azab, bukan ya. Kalau tuan-tuan, kalau kita dekat jalan raya ke, kita mengajar anak murid ke bersama dengan ibu bapa, kadang-kadang ada ibu bapa yang dia mungkin respon dengan cara negatif ya. Kita jangan terus kata saya doakan ibu ayah ni ditutup hatinya. Jangan begitu. Kita doakan dibuka hati, dibuka hati. Baik. Ayat 118 itu ya, bila Nabi Nuh itu sudah mula menyatakan kaum aku ini sentiasa mendustakan, faftah baini wa bainahum. Apa maksudnya? Putuskanlah ya Allah, buatlah keputusan. Ini kira Nabi Nuh dah di hujung dah Ustaz. 950 tahun. Jadi nak ceritanya ialah usaha tentang usaha demi usaha itu perlu kita buat dahulu, barulah Nabi Nuh bercakap seperti mana ayat 118 ini. Kita baca sekali lagi apa yang diujarkan, yang disampaikan oleh Nabi Nuh ya selepas berusaha mengingatkan, kerana ini adalah tanda kesungguhan Nabi Nuh inginkan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Ayat 118 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak singgah seketika atau ulang sekali lagi ayat yang ke-118. Hati-hati dalam kalimah ini, antaranya permulaan itu dua-dua fa. Faf. Ingat faf, gigi kita kacik ni sentuh perut bibir bawah kan, huruf fa. Faf. Sebab tu hati-hati kena pakai gigi atau kalau tak adalah, kalau ada masalah gigi palsu ke apa, kalau tak dia bunyi pap ma angin itu tak keluar fa. Jadi hati-hati faftah. Jom kita cuba ayat yang ke-118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. faftah baini wa bainahum fathan wa najjini ومن معي من المؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 118, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Ya, ini pasal apa tuan-tuan? Kerana mereka melibatkan perkara fizikal, mereka ingin merejam kepada Nabi Nuh alaihi salam dan juga orang-orang yang beriman. Ini barulah Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, mereka ini sudah mendustakan, mereka sudah menafikan kebenaran, tolonglah Allah berikan keputusan di antara kami. Bila cakap tentang faftah ini, maksudnya nak serahkan pada Allah untuk berikan hukuman kepada mereka yang sudah pun ingin menghancurkan kepada orang yang beriman. Tetapi selagi tidak maka tidak digalakkan Ustaz ya. Mak mengajar anak, jangan baru mengajar anak sikit 2-3 tahun kemudian kata mak tak berkat kamu kan, kamu nanti tenggang contohnya. Jangan cakap begitu kan, ataupun cikgu kata saya tak berkat ilmu kamu ni menyakitkan hati saya. Nabi Nuh ni kena sakit 950 tahun Ustaz ya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, agar kita terus berusaha mengajak ya ahli keluarga kita ke arah kebaikan. Tapi bila sudah berlaku begini, apa yang Allah buat? Allah jawab fa anjaynah ya, Allah kami menyelamatkan Nabi Nuh dan juga bersama orang-orang di dalamnya, dia dalam satu kapal yang penuh muatan. Subhanallah. Dan kemudian kami tenggelamkan ba'dul baqin, orang-orang ataupun makhluk selain daripadanya pada ayat 120. Pelajaran untuk apa? Apa pelajaran kita ambil ayat 121 ini? Allah kata inna fi dzalika laayah, pelajaran untuk orang Quraisy yang menentang Nabi. Nabi Muhammad ini belum angkat tangan dia Ustaz. Bila Nabi angkat tangan dia, ya Allah, mereka ini pendusta, mereka ini nak menghancurkan kami, tolong faftah. Kalau Nabi angkat tangan sahaja, habis Quraisy. Ini bila Quraisy dengar ayat ini, dia pun akan rasa takut. Dan bagi kita sama juga, jangan sampai orang baik dalam masyarakat kita ya, ibu ayah ke siapa-siapalah, orang-orang terutama yang dizalimi, angkat tangan Ustaz. Allahu Akbar.
angkat tangan. Dia kata, saya rasa bahawa tak ada orang yang memperjuangkan saya ya Allah. Saya berdoa padamu ya Allah, tolong hancurkan. Kalau dah jadi begitu, tuan-tuan, itu adalah amat-amat bahaya. Yang kita doakan, kitalah orang-orang yang memperjuangkan, tidak mahu kezaliman berlaku di mana saja, dalam rumah kita, di sekolah, di pejabat. Betul. Dan di mana sahaja kita berada. Allah menyatakan pada ayat 121, tapi apa cabarannya? Ramai orang tidak beriman dengan ayat ini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ayat 122 Allah menyatakan Allah boleh menghukum terus, ya, kepada siapa yang degil. Quraisy boleh Allah hukum terus, tetapi Allah beri pelajaran cerita wahyu ini, kita dapat dengar ini tuan-tuan, adalah rahmat daripada Ar-Rahim. Rahman memberi kita peluang, kita diberi nafas untuk janganlah degil, ya, jangan sombong, tetapi dengarlah peringatan. Kalau perlu kita tarik handbrake, ya, tengok balik, saya ni zalim ke tidak dalam rumah, di sekolah dan sebagainya. Itu masa untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan hari ini adalah tarada, ya, mengusir, membuang ataupun menjauhkan. Ini yang dihasratkan oleh kaum Nuh. Dia kata tolong usirkan orang beriman yang dia miskin, pakaiannya compang-camping, mereka ni pangkat rendah, tolong usir mereka jauh sikit, saya nak cakap dengan engkau wahai Nuh. Tetapi Nabi Nuh tidak melaksanakan perkara ini, tidak pilih kasih dalam kehidupan. 5 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah sifat yang kita ingin ambil. Jangan pilih kasih di dalam kelas, Ustaz, ya. Ya, betul. Anak murid semua dapat perhatian yang hampir sama, ya, nak sama tu susahlah, hampir sama. Jangan pula ini pasal dia comel, ada Ustaz, ya, dia pasal comel dan dia ayahnya ni terkenal, lebih sikit, ya. Yang ini tidak diindahkan. Kita tidak jadi pendidik ataupun pemimpin yang begitu, tetapi kita jadilah pemimpin seperti Nabi Nuh. Kita berehat sebentar, kembali dalam Al-Quran Time, baca faham amal. dapatkan yang original subhanallah daripada abang-abang Raihan ataupun kumpulan dulu The Zikr yang menyampaikan lagu Antara Dua Cinta. Kenapa Ustaz Fas memilih ataupun suka dengan lagu ni? Lagu ini pasal dia mengingatkan kepada kita nanti selepas ini Ustaz, kisah Nabi Hud, mengingatkan kepada kaumnya Ad, bagaimana mereka ini dapat macam-macam, sampaikan dia masuk dalam hati. Dan bila masuk dalam hati, itulah yang cinta ni dia tak boleh dua cinta. Betul, dia satu cinta sahaja. Fattaqullah wa ati'un, itu sahaja kan. Yang lain itu letak di tangan. Letak di tangan, ya. Jadi itu penting, cabaran itu berlaku pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh. Lepas ini kaum Ad yang kita nak baca sebentar lagi. Sebelum itu kita ikuti tajwid dahulu. Baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita tengok sekejap, ulang kaji seketika pengajian tajwid kita hari ini. Masih lagi dalam tafkhim dan juga at-tarqiq, iaitu huruf ra yang dibaca tarqiq ataupun nipis. Huruf ra yang dibaca nipis berlaku dalam beberapa keadaan berikut. Antaranya huruf ra sakinah, ra yang baris mati kerana waqaf, dan sebelumnya huruf ya mad. Huruf ra sukun, dimatikan dia, ra itu kita matikan dia dengan sebab waqaf, dengan sebab kita berhenti, kan, kita berhenti bacaan kita, dan sebelumnya ataupun sebelum huruf ra itu ada huruf ya mad, maka kita baca ni nipis. Contoh kalimah dia iaitu dalam ayat yang ke-14, surah yang ke-31, kalimah al-masir. Sebenarnya banyak kalimah-kalimah yang kita boleh rujuk. Antaranya contohnya kalimah al-masir. Al-masir, ra tu bagi depan,
tapi kita matikan dia dengan sebab apa? Dengan sebab kita nak berhentikan bacaan kita. Maka kita kena tengok huruf sebelum dia untuk kita ketahui bunyi ra tu, ataupun kita nak baca dengan nipis ataupun tebal. Jadi sad yang baris bawah kan. Jadi bunyi ra tu nipis. Al-masir, al-masir, senyum kita kekalkan dengan kita sengih tu ataupun kita senyum tu ya. Satu lagi kalimah al-munir, al-munir. Sebab kadang-kadang ada yang baca Ustaz Fasal, contoh al-kabir kan, ataupun al-masir tadi dia baca tebal, al-masir. Dia tak kena lah. Dia nak bagi lebih sikit tu kan. Ataupun al-qadir kan, al-qadir. Jadi tak kena. Sebab ra tu dia kata bukan ra tu bagi depan ke tak. Memanglah bagi depan, tapi kita matikan dia dengan sebab kita nak waqaf. Maka kita kena rujuk huruf sebelum dia untuk kita tentukan baca nipis ke tebal. Ya, ya, mat. Sebelum huruf ya, huruf sad yang baris bawah, maka ra tu bunyi nipis. Al-masir. Selamat mencuba, insya-Allah. Dia kalau al-kabir macam mana Ustaz? Sama. Al-kabir tipis. Walaupun dia punya maksudnya besar. Maksud dia besar. Jangan dia campur maksud campur dengan bacaan sekali ya. Yes, ya, disiplin itu yang kita jaga. Betul. Dan alhamdulillah kita sudah pun melihat kepada panduan membaca huruf ra. Sebentar tadi Ustaz ya, dalam keadaan yang nipis berbanding yang tebal. Betul, ya. Tebal kita dah belajar ke belum ni Ustaz? Sudah. Ini sudah masa ya? kita Okey, terlupa. Boleh rujuk balik kepada YouTube ataupun episod-episod yang sebelum ini Ustaz ya. Biasalah hidup ni terlupa selalu ya, insya-Allah. Baik, kita nak menyambung kepada halaman 372 kisah Nabi Nuh. Itulah pun kita lihat Allah mengingatkan bahawa Allah ingatkan ini untuk orang Quraisy, untuk kita ambil pelajaran dengan nikmat rahmat daripada Allah. Allah bawa kisah ini sebagai satu rahmat daripada Allah yang memberi peluang untuk kita baiki apa yang perlu dibaiki. Maka apabila kita lihat ayat 123 bercakap tentang kaum Ad yang diutus ataupun nabi yang diutusnya ialah Nabi Hud Ustaz ya. Di mana Allah kata kadzabat adunil mursalin, iaitu kaum Ad ini mendustakan para rasul ya. Kalau kita tengok kepada binaan yang dibuat oleh kaum Ad ini memang hebat Ustaz ya. Daripada bangunan, daripada gunung dipahat menjadi rumah tempat tinggal mereka, tetapi Allah gelar mereka ini sebagai pendusta kepada para rasul. Bukannya satu rasul, tapi rasul-rasul yang ada. Walaupun yang diutus pada kaum itu hanyalah seorang nabi, namanya Nabi Hud. Mengapa sama? Kalau katakan seseorang itu tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dia mendustakan semua nabi yang ada, kerana mesej mereka adalah sama. Perkataan mereka pun lebih kurang sama Ustaz ya. Di mana mereka cakap apa? Ala tattaqun pada ayat 124. Mengapa kamu ini tidak bertakwa? Dan tattaqun ini maksudnya mengelakkan daripada segala bencana yang berlaku pada masa akan datang pada diri, keluarga dan pada negeri-negara kamu. Masalah ekonomi, masalah sosial, mengapa kamu tidak berlindung daripada segala masalah ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 125 Allah mengingatkan kita dah baca tadi Ustaz ya. Inni lakum rasulun amin. Aku ini adalah rasul yang dipercayai, jujur, bukan ada udang di sebalik mi. Tak ada pula nak minta apa-apa, kamu kaya nak minta nanti kamu upahlah saya, bukan. Saya memang nak menyampaikan fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada rasul. Takwa pada Allah, taat kepada rasul. Dua perkara ini tidak dapat dipisahkan. Kalau takwa pada Allah, sembahyang subuh Ustaz, ikhlas kerana Allah, 3 rakaat, boleh tak Ustaz? Tak boleh ya. Ataupun dia taat sangat pada rasul, 2 rakaat ya, 2 rakaat tapi dia selfie dan solat berjemaah. Kan, yang itu pun tidak takwa ya. Jadi dua-dua itu kena ada. Dan kita sambung ayat 127 hingga ayat 136, bagaimana peringatan demi peringatan daripada Nabi Hud untuk mereka, untuk kita pada tahun ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz Fazal, kalimah taqwa ini saban minggu diingatkan kita, para ayah ataupun kaum bapa lah kan, ittaqullah sebagainya di khutbah Jumaat kan. Jadi memang sangat-sangat penting, dan kita nak menyambung bacaan kita ayat 127 sehingga ayat yang ke-136. Nanti dalam ayat 136 nanti kita akan jumpa 2 kali kalimah huruf dha, wa'adta al-wa'idhin. Jadi itu antara
fokus kita ataupun kita nak hati-hati nanti bila menyebutnya. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung dengan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 127 hingga 136 menyambung kepada kisah Nabi Hud sebentar tadi Ustaz ya. Yes, Bila dia menyatakan bahawa aku ini tidak meminta, ayat 127 itu, wama as'alukum alaihi min ajr, aku ini tidak meminta upah, in ajriya illa ala rabbil alamin, aku dapat upah, dapat ganjaran semuanya datang daripada Tuhan sekalian alam. Ini pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelum ini dan nabi-nabi selepasnya ya. Perkataannya sama, mesejnya sama, tapi isunya berbeza Ustaz ya. Isunya berbeza. Sama. Itu sebabnya bila kisah-kisah ini dibawakan, kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, kisah ini ada, kalau Nabi Musa isu politik kan, isu kepimpinan negara, pemimpin yang ada. Nabi Ibrahim ialah isu masyarakat. Betul. Termasuklah pemimpin juga pada waktu itu yang menyembah kepada berhala, berbuat bisnes dengan berhala. Manakala bagi Nabi Nuh ini mereka isu sosial, pangkat ya, tentang golongan elit yang disampaikan. Jadi kes ataupun apakah isu dalam kaum Nabi Hud ataupun kaum Ad ini, diingatkan tadi bahawa aku tak minta apa-apa ya. Atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'athun. Apakah kamu ni membina tempat-tempat tinggi ya, skyscrapers ya, bangunan-bangunan tinggi, tempat-tempat yang tinggi sebagai tanda, sebagai monumen ya, tetapi semua itu ta'bathun. Maksud ta'bathun itu apa?
iaitu sia-sia. Dia buat bangunan tinggi-tinggi Ustaz ya. Mengapa buat tinggi-tinggi ni? Saja nak bagi cantik-cantik kan. Kadang-kadang dia punya perhiasannya itu membazir kepada duit rakyat. Kepada duit orang-orang yang bayar cukai dan sebagainya. Jadi perkara ini pernah berlaku pada kaum Ad. Ini peringatan kepada kaum Quraisy. Mereka nak buat bangunan rumah besar-besar, tetapi rumah ataupun pejabat itu ataupun bangunan itu yang dihias pelbagai tidak ada fungsi. Tidak ada fungsi, malah membazir sahaja. Dan ini adalah masalah sosial Ustaz ya. Di mana kalau kita perasan pun ada orang yang sebenarnya dia amat memerlukan duit makanan, tapi ada setengah yang dia berjoli di dalam sesuatu negeri ataupun negara. Ini peringatan kepada semua, terutama pemimpin, orang-orang kaya. Kita kena ingat bahawa jangan sampai kita ini ditemplak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 129, ingatan daripada Nabi Hud, wayat watattakhiduna masani', kamu menjadikan benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Kalau di Mesir itu dia ada piramid. Ustaz ya. Jadi mereka membina benteng-benteng ini kerana mereka rasakan bahawa kalau rumah mereka itu memang hebat, kerana mereka merasakan bahawa kita hidup ini kalau boleh forever. Forever. Dan kalau boleh mereka ini tak nak berkedut. Maksudnya tak nak rasa tua dan nak mati. Ini yang mereka percaya pada kaum Ad pada waktu itu. Dan apabila mereka ini sudah maju, mereka maju dengan kemewahan dan sebagainya, bukan sekadar mewah secara fizikal, kesan kepada hati mereka itu ialah ayat 130 Ustaz. Wa idza batashtum jabbarin. Masyaallah. Psikologi mereka itu adalah suka memukul, menghenyak kepada orang lain dengan secara kejam. Dia suka buli orang. Itu sebabnya bila kita tengok isu buli sekarang Ustaz ya, bila tengok di sekolah, sebenarnya kita khawatir anak-anak ini kalau dah belajar buli dekat sekolah, nanti bila mereka pergi ke berkahwin contohnya, mereka menjadi penjawat awam, mereka buli pakcik-pakcik yang pakai kerusi roda ataupun yang tak ada duit, yang tak bagi bawah meja. Kita tidak mahu pembuli peringkat pegawai kerajaan ataupun swasta, dia boleh jadi pembuli dalam bentuk bagi duit pula. Awak tak bagi, okey. Kena kan. Kalau awak bagi duit, saya ambil. Ini pembuli-pembuli yang mungkin tak menggunakan kasar, tapi menggunakan keuangan, dan ia boleh berlaku di mana sahaja. Sehingga kan Nabi Hud menyatakan fattaqullaha wa ati'un. Apakah ubat kepada buli Ustaz ya? Pagi tadi saya sebenarnya sebelum datang ke TV Hijrah, saya pergi ke satu sekolah dekat Shah Alam, bercakap dengan pengetua, dan pengetua amat bagus respon. Pasal dia kata bahawa kalau tidak dimasukkan elemen takwa ini, pelajar ini kan tak ada CCTV, tak ada warden, tak ada cikgu, apa lagi? Ya. Jadi perlu sangat takwa dan taat kepada Rasul ini. Dan ini pernah berlaku pada zaman Nabi Hud, pada zaman Nabi Muhammad. Mereka memang kejam Ustaz. Memang ialah bila letak batu atas dada tu dekat padang pasir, memang pembuli habis lah ya. Tetapi orang-orang begitu ya, Abu Sufyan contohnya kejam, tetapi bila dapat takwa apa jadi Ustaz? Allahu akbar. Subhanallah. Saidina Umar kalau nak cakap tentang batashtum itu memang hancur kan. Syaitan pun tak berani, tetapi bila dapat takwa, tuan-tuan sekalian, kita tahu bahawa itu adalah solusi yang kita perlu perjuangkan. Dan inilah yang diulang lagi pada ayat 132 dan 133. Kita nak baca dua ayat ini. Ingatan daripada Nabi Hud untuk kaum Ad dan juga pelajaran untuk kita. Kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang sedang menonton, menyaksikan di kaca TV, sahabat-sahabat yang menonton di YouTube, dan sahabat-sahabat yang berinteraksi sekarang ni di ruangan Facebook, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan rahmat, insya-Allah taala. Amin ya rabb. Terima kasih banyak. Kita baca sekali lagi ayat yang ke 131, 132 Ustaz. 132, 133. 132, 133. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. أمدكم بأنعام وبنين
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 132, Nabi Hud mengingatkan lagi bertakwalah Ustaz ya. Maksudnya modul takwa ini bila bincang pagi tadi dengan pengetua tu bahawa sebenarnya memang penting Ustaz. Betul, Ustaz. Memang penting kerana apa? Selagi seseorang itu amaddakum bima ta'malun bima ta'lamun, selagi kamu dianugerahkan dengan apa sahaja yang kamu ketahui, contohnya an'am, binatang ternakan, boleh makan lagi, ayam, kambing dan juga banin, anak, selagi kita ada makanan, kemewahan dan juga Allah masih bagi kita anak, kita kena jaga jangan sampai semua ini ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak Ustaz ya. Bila Allah tarik balik semua nikmat ini ataupun Allah tarik anak kita balik. Dia tarik anak itu kadang-kadang ia mungkin dalam bentuk yang anak itu masuk penjara ataupun pergi ke Henry Geni contohnya. Kerana apa? Kerana kita tidak bertakwa, usahakan takwa dalam institusi pendidikan di rumah dan juga di sekolah. Jadi bila cakap dengan pengetua ini, dia kata oh kita nak buat ya, secepat mungkin Januari dah nak buat, dan mungkin ada pelajar tak ikut My Quran Time ya, tetapi mungkin pengetua, cikgu-cikgu yang ada, kita boleh berbincang buat modul yang ringkas-ringkas, tapi modul itu membina takwa, dan ini adalah modul yang diperjuangkan oleh Nabi Hud, oleh Nabi Muhammad, dan dia mentransformasi ya. Kalau ada yang kata bahawa rasuah ke buli ni susah kot kan, tapi ada seorang ibu ayah yang cakap, dia kata kalau takwa ini kita perjuangkan mungkin bukan sehari dua hari, tetapi perubahan akan berlaku ya. Selain itu Allah ingatkan pada ayat 134 itu wajannatin wa uyun, syurga dan juga air mata air, selagi kita ataupun kebun Ustaz ya, istilahnya kebun kalau kita ada sungai, semuanya ini akan hancur kalau kita tidak berjaga-jaga tentang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa respon mereka 136? Sawaun. Kami sama je, engkau ingat ke tak ingat ke, kami takkan ambil peringatan. Sombong Ustaz. Kita tidak mahu anak-anak dan generasi kita ni Ustaz ya sombong bila ditegur sikit je ya, tak nak tak boleh, pandai-pandai pula nak tegur kita punya sekolah, kita punya keluarga. Itu khawatirnya adalah perkataan yang sama seperti ayat 136. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jadi orang yang sentiasa mengambil peringatan daripada Al-Quran. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah kita ingin lindungi orang beriman. Jangan diskriminasi, jangan dilekehkan. Yang pertama. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah jika ada ancaman kezaliman daripada orang sekeliling, kita tahu Allah pasti akan membantu. Banyakkan berdoa. Dan yang ketiga, kita bina takwa kepada Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita. Bagi cikgu dan juga pengetua, jom sama-sama kita ikut pada Rasul agar Allah pelihara institusi pendidikan kita. Kita berdoa. Baik, masih Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, banyaknya nikmat kurniaan-Mu yang Kau kurniakan buat kami ya Allah. Jika kami ingin menghitungnya ya Allah, pasti dan pasti kami tidak mampu menghitungnya ya arhamar rahimin. Maka ya Allah kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah, jangan Kau jadikan nikmat-nikmat yang banyak Kau kurniakan buat kami menjadikan kami lebih jauh dan lalai daripada-Mu ya Allah, akan tetapi jadikan nikmat kurniaan pemberian-Mu buat kami menjadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang semakin tunduk, patuh, bertakwa kepada-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengkurniakan kepada kita Ustaz ya hidayah dan terus kita berjuang, kerana kita yakin bahawa kita amat sayang kepada ahli keluarga kita dan juga kepada institusi yang ada di sekitar kita daripada dizalimi dan menzalimi antara satu sama lain. Inilah yang kita ingin perjuangkan, Quran sebagai modul takwa dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan harapnya meningkatkan lagi komitmen kita memperjuangkan Quran sehinggakan takwa ini berada dalam setiap diri
individu, dalam keluarga, dalam organisasi, dalam sekolah, Ya. sehingga kan kita akan melihat generasi takwa ini memimpin dunia. Amin, ya. Dan dunia makin sejahtera. Amin. Kita bertemu lagi ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan kita akan bersama dalam halaman seterusnya My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.